Surah Ibrahim, muka surat 258. Harap kepada semua yang bersama-sama dengan kita pada pagi ini dapat membuka mushaf, dapat kita sama-sama untuk melihat apakah yang Allah SWT sebutkan kepada kita semua, insya-Allah dalam muka surat ini. Di samping kita baca muka surat ini, di samping kita akan melihat, mentadabbur, insya-Allah. Sebelum daripada itu, jangan lupa insya-Allah untuk memberi feedback suara, gambar, insya-Allah. Takut ada masalah teknikal dan sebagainya, nanti gambar gambar tak clear ataupun suara tak clear, insya-Allah. Jadi saya teruskan, insya-Allah kita akan mulakan sesi pada pagi ini dengan saya akan membaca satu ayat, iaitu ayat yang ke-19 daripada muka surat ini, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara anna Allah khalaqas samawati wal arda bil haqq in yasha' yuzhibakum wa ya'ti bi khalqin jadid. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, hari ini kita bercerita tentang surah Ibrahim ni. Daripada surah Ibrahim ni, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kekuasaan-kekuasaannya. Sebagaimana kita sebut sebelum daripada ni, bahawa surah Ibrahim ni adalah menceritakan tentang nikmat yang paling besar yang ada, yang Allah Taala berikan kepada manusia, dan juga apakah malapetaka yang paling besar sekali, yang jika manusia dapat perkara itu, sebenarnya manusia telah terkena malapetaka tersebut. Apa dia? Iaitu nikmat terbesar ialah al-iman dan juga al-Islam. Kemudian malapetaka yang paling besar sekali ialah apabila mereka ini al-kufru wal ma'siyah, iaitu bila mereka ni kufur dan juga bila mereka tu maksiat. Jadi kita akan tengok dalam ayat ni, hari ni Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan, alam tara, tidakkah mereka itu melihat? Tidakkah mereka itu melihat? Siapa saja? Kita semua pun tidakkah melihat? Tidakkah kamu melihat? Alam, tidakkah kamu melihat? Minta maaf, tara ni kamu melihat. Annallaha khalaqas samawati wal arda bil haqqi. Allah Taala telah menciptakan, menjadikan as-samawat, langit ini, wal arda, dan bumi ini, makna di atas di bawah, tak ada yang lain kan. Kalau Allah SWT sebut dalam Quran, dia akan sebut as-samawat wal ard. As-samawat wal ard. As-samawat maknanya bukan langit saja, tapi maksudnya apa-apa yang ada di atas. Di atas kita lah kan, kita pandang ke atas, kita akan tengok awan ke, kita tengok langit biru ke, kita akan tengok planet ke, kita akan tengok bintang ke, kita akan tengok apa saja kan yang berada di atas. Dan sebelah bawah tapak kaki kita ni, kita akan tengok apa, ada al-ard. Jadi Allah SWT katakan semua benda, maknanya kan atas dan bawah kan, Allah Taala semua tu khalaq, dia yang menciptakan segala-gala tu, dan semua itu diciptakan bil haq. Dalam bahasa Arab dia kata bil haq ni ada ba' situ. Ba' tu maknanya dipanggil huruf jar. Huruf jar tu dia muta'alliq. Muta'alliq tu maknanya ialah menciptakan dengan benar. Dengan benar tu apa? Bil haqi, iaitu dengan benar, maknanya Allah Taala tak ciptakan sia-sia sebagaimana yang disebutkan dalam ayat yang lain. Artinya ada hikmahnya kenapa Allah SWT ceritakan benda-benda ni. Jadi oleh kerana itulah maka kita sebagai manusia sepatutnya lah kita kena memerhatikan, kita kena berfikirkan, sebab Allah Ta'ala tak jadikan semua benda ni sia-sia. Bila tak sia-sia, maknanya adalah hikmahnya. Jadi kalau kita tak gunakan penglihatan kita, panca indera yang ada pada kita untuk melihat benda ni dan membawa kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya ialah kita tidak mempergunakan apa yang ada di keliling kita ni untuk sampai kepada kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian iyasha, kemudian Allah Ta'ala sebut ini satu prinsipnya, iyasha yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. Allah Subhanahu Wa Taala ni tak perlukan kepada kita semua. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata di sini kan, iyasha, kalau dia kehendaki, yuzhibukum, dia boleh hancurkan kamu, hilangkan kamu, bawa pergi kamu, maknanya tak ada kamu daripada muka bumi ini, wa ya'ti bi khalqin jadid, dan dia boleh jadi bawa datang dengan satu khalq jadid, iaitu kejadian baru. Kita sekarang manusia, dulu manusia tak ada, yang ada malaikat, yang ada adalah jin, yang ada adalah kita kata tak tahulah dinosaur apa, bumi semua kan. Tiba-tiba Allah SWT ciptakan manusia. Boleh ke Allah Ta'ala ni, perlu ke Allah Ta'ala ni kepada manusia sangat? Tak perlu. Tapi kita yang perlu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau Allah Ta'ala nak hapuskan kita semua ni daripada dunia ni, daripada bumi ni, kemudian Allah Ta'ala bawa dengan satu ciptaan baru, tak kira lah apa-apa kan, terpulanglah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tak? Boleh. Jadi artinya kita ni yang sangat perlu kepada Allah. Allah tak perlu kepada kita. Jadi kenapa manusia ni sombong sangat? Kenapa manusia ni ego, katakan, nak kata macam dia ni hebat sangat? Jangan.
Allah Subhanahu Wa Taala tak perlukan kepada kita. Allah SWT seterusnya berkata, wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Susah sangat ke Allah Subhanahu Wa Taala nak ciptakan satu makhluk baru, makhluk yang lain daripada manusia ni? Susah sangat ke? Allah Taala kata, wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Penciptaan baru tu, kalau orang tak nak hapuskan kita semua, nak bawa satu makhluk baru, perkara itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah hanya berkata kun fayakun, sebagaimana yang kita baca dalam surah Yasin. Seterusnya ialah kita akan tengok ayat yang ke-21, insya-Allah. Ayat yang ke-20. Itu ayat yang ke-20. Ayat yang ke-21 sekarang Allah Taala kembali menceritakan kepada kita keadaan bagaimana hari kiamat ni. Kita tengokkan Allah Taala ceritakan tentang kekuasaannya. Allah Taala ceritakan tentang sekarang apa yang berlaku pada hari kiamat. Manusia yang sombong sangat ni, Allah Taala ceritakan ni keadaan dia bila di hari akhirat nanti. Wa barazu. Barazu asal maknanya ialah dizahirkan, dimunculkan. Daripada tak muncul kepada muncul, daripada tak nampak kepada nampak kan. Jadi makna di sini dalam setengah terjemahan dia kata sini wa barazu, iaitu dikumpulkan semua makhluk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Makna tak boleh sembunyi lagi maknanya. Lawan kepada barazu ni sembunyi. Jadi maknanya semua dibawa ke depan untuk berjumpa. Wa barazu lillahi jami'a. Semua makhluk itu akan dimunculkan, akan dihadapkan untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Wa barazu lillahi jami'a. Faqala du'afa. Allah Ta'ala ceritakan satu keadaan pada masa ni. Satu keadaan, satu kes yang berlaku pada manusia pada ketika ini, iaitu apa? Allah Ta'ala kata, akan berkatalah ad-du'afa. Du'afa ni orang lemah. Tapi maksud sini orang lemah ni maknanya itu orang-orang yang mengikuti orang lain. Maknanya apa-apa atas dunia ni diikut orang. Ikut orang. Jadi sebab tu dinamakan du'afa. Sebab du'afa maknanya orang yang lemah. Lemah apa kata? Lemah fikiran. Setengah ulama tafsir kata, sebab apa lemah fikiran? Dia ni sampai diikut orang, tak boleh berfikir sendiri ke? Allah Subhanahu Wa Taala berikan pemikiran pada kita, Allah Taala berikan kepada manusia ni macam-macam boleh fikir, tiba-tiba dia boleh ikut orang. Sebab itulah, jadi kalau kita tengok di zaman Mekah tu sebagai contohnya kan, ramai orang tu ikut Abu Jahal, ikut Abu Lahab, mereka tak boleh berfikir sendiri. Sedikit saja daripada golongan orang-orang yang berada di Mekah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tu yang ikut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maknanya itu lebih berfikir. Mereka ni bukan du'afa. Jadi orang-orang tu, orang-orang yang mengikut sahaja ni tanpa berfikir ni kan betul ke salah ke, Allah Ta'ala labelkan dia ad-du'afa. Jadi pada hari tersebut, pada hari akhirat ni, Allah Ta'ala kata faqala ad-du'afa, akan berkatalah orang-orang yang lemah ni. Allah Ta'ala labelkan terus dengan orang yang lemah ni kan. Lillazina istakbaru, kepada orang-orang yang istikbar. Istikbaru artinya orang sombong, orang yang ego. Jadi Allah Ta'ala labelkan mereka ni orang ego, iaitu apa? Iaitu orang yang diikut lah. Maknanya dia ni ramai orang ikut dia. Pemimpin ke apa ke, yang bawah ni biasa ikut dia. Allah Ta'ala gelarkan ini sebagai du'afa, ini sebagai istakbaru. Mereka ni sombong. Apa mereka kata? Orang bawah ni kata apa kepada orang-orang yang atas ni? Inna kunna lakum taba'an. Dia kata, kami dulu, inna kunna lakum taba'an, kami dulu ikut kamu. Taba'an tu jamak kepada tabi'. Dia tabi', tabi'an ni taba'an. Gitu. Makna kami dulu adalah pengikut-pengikut kamu. Jadi, fahal antum mughnuna anna min azabillahi min syai'. Soalan dia tanya pada hari kiamat nanti kan. Kami dulu atas dunia, kami ikut kamu. Sekarang ni, fahal antum mughnuna. Adakah kamu sekarang ni tak boleh ke mughnun artinya ialah dafi'un, maknanya menghalang, maknanya menahan, maknanya sebab apa? Menahan daripada apa? Anna min azabillah, menahan kami, tolong kami, pertahankan kami daripada azab Allah min syai', walaupun sedikit. Maknanya tak semua pun tak apalah, kurangkan sedikit boleh tak? Kamu kan dulu atas dunia kami ikut kamu, sekarang ni hari-hari ni sekarang ni kamu tolonglah kami pula sikit, walaupun sikit, sebab azab Allah datang kepada kami ni. Jadi dia kata min azab. Jadi min yang pertama tu ialah dipanggil min daripada azab. Yang kedua tu min syai' tu dalam bahasa Arab dipanggil min litab'id. Itu adalah min tab'id, iaitu min sebahagian walaupun sedikit. Min yang pertama tu ialah min azabillah, iaitu daripada azab Allah. Apa jawab orang-orang besar ni ataupun orang-orang yang diikut ni? Dia kata orang-orang yang disebutkan istakbaru, sebutkan dalam Quran tadi ni, iaitu Allah Ta'ala kata qalu, lalu berkatalah orang-orang yang diikut tu, mereka pun berkata, maknanya orang atasan tu, lau hadanallahu lahadainakum. Dia kata kami, dia katakan
kalaulah kata kami ni dapat petunjuk, hadanallah, kalau Allah Ta'ala beri petunjuk pada kami, nescaya kami akan beri petunjuk kepada kamu. Iaitu tengok kan, dah nak, ni maksud kata-kata ni ialah kata-kata nak berlepas diri. Dulu kami pun sesak jugalah maknanya kan. Kami tak dapat petunjuk. Sebab itulah kami dah sekarang nak mengelak-ngelak kan. Jadi ni kata-kata inilah lau hadanallahu lahadainakum. Kalau Allah Ta'ala beri petunjuk, sekarang baru nak sebut Allah Ta'ala, baru nak sebut Allah. Masa di atas dunia ni sekarang atas dunia ni macam-macam kan. Tak nak ikut Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekarang barulah kata macam ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut lau hadanallah. Mereka ni, orang-orang yang diikut ni pun berkatalah, orang pembesar-pembesar ni pun, orang-orang takabur ni pun berkatalah, qalu lau hadanallahu lahadainakum sawa'un alaina ajaza'na am sabarna. Pada masa tu mereka pun berkata, sama sahaja, dia kata, kita semua ni maknanya ajaza'na am sabarna, sama ada kita ni, ikut terjemahan iaitu dia kata keluh, kesah, gelisah ke ataupun kita sabarna. Apa maksud kata-kata ni? Ada satu riwayat yang menyebutkan tentang keadaan ini, iaitu pada hari akhirat nanti. Pada hari akhirat nanti, dikatakan setengah ahli tafsir, dia kata akan berkatalah, akan berlaku, iaitu apa? Apabila orang-orang yang masuk dalam neraka ni, dia tengok orang dalam syurga. Jadi mereka tengok sebab apa mereka ni dapat masuk syurga. Oh, sebab mereka ni ialah, sebab gelisah, keluh kesah dan sebagainya. Jadi akhirnya Allah Ta'ala masukkan mereka dalam syurga. Lalu mereka pun, orang ahli neraka pun pergilah kepada orang tu, kata, pergilah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya Allah, kami pun gelisah ni sebab kami takut ni masuk neraka ni. Jadi tolonglah kami masuk syurga. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak layan mereka. Itu nombor satu. Yang keduanya, dia tengok orang-orang yang boleh masuk syurga tu kenapa? Dia ni sabar, dia bersabar. Akhirnya mereka pun dapat masuk syurga. Lalu mereka pun kata, ya Allah, kami pun nak sabar jugalah, bolehlah kami masuk syurga. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak layan mereka. Lalu inilah dikatakan oleh ahli tafsir tu, inilah kaitannya keadaan tersebut. Sebab itulah orang-orang yang orang-orang ni berkata macam ni, iaitu berkata apa? Ajaza'na am sabarna. Maknanya kalau kita sabar ke, kita gelisah ke, kita takut ke, tak kira kan. Kita gementar ke, tak kira. Kita tak akan dapat apa pun. Kita akan tetap berada dalam neraka ni. Tu ajaza'na am sabarna. Jadi sebab itulah dia kata sawa'un, dia kata alaina, sama ada kita ni ke, kita macam ni ke, malana. Allah SWT sebut ni, malana min mahis. Allah Ta'ala ceritakan, mereka pun berkata, iaitu orang-orang yang diikuti tu, orang-orang yang istakbaru tu berkata, dia kata malana min mahis. Pada hari ni tak ada tempat nak lari dah. Azab dah datang dah. Kita buat macam ni pun tak dapat, kita buat macam ni pun tak dapat, nampak gaya. Maknanya mereka nak buat macam mana, apa cara pun yang mereka nak buat, mereka tak diterima lagi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sampai kepada ayat itu, kita akan tengok kan, ayat yang ke-22. Ayat yang ke-22. Ayat ni agak panjang sikit kita tengok dalam ni, dalam mushaf kita ni ada lebih kurang 6 baris. Lebih kurang 6 baris ni. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan sekarang ni dalam ayat 22, insya-Allah dari ayat 22 ni kita tengok ni satu muka surat sini, iaitu tentang apa yang berlaku juga. Yang tadi tu di antara orang yang mengikut dengan orang yang diikuti. Mereka ni orang yang mengikut ini akan minta kepada orang yang diikuti itu supaya dapat sedikitlah konon-kononnya untuk mengurangkan azab yang akan didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada mereka. Lalu orang yang diikuti itu pun katalah, kami pun sama juga dengan kau orang. Macam tu lah kan. Kami pun tak boleh nak kurangkan. Macam mana kita semua tak boleh lah sekarang ni, tak ada tempat nak lari dah. Sekarang Allah Subhanahu Wa Ta'ala ceritakan pula bagaimana pula syaitan. Sebab atas dunia ni ramai manusia ni ikut syaitan. Ikut syaitan, sama ada ikut syaitan direct ke, pergi sembah syaitan ke, ataupun menyembah syaitan secara indirect, iaitu pergi ikut syaitan dalam kehidupan dia. So jadi macam manakah Allah SWT ceritakan keadaan syaitan pada hari akhirat ni? Syaitan kita kata jin, kita kata jin, iblis tu, dia tu tahu, dia kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi sebab kita tahu kan, dia bersama dengan Nabi Adam dulu, berada dalam syurga, kemudian dicampakkan iblis ni. Allah SWT ceritakan. Jadi makna dia tahu Allah SWT, tapi dia dah minta kepada Allah, minta izin tu. Kita bacakan tak? Sebagaimana dalam soal A'raf dulu, dia minta izin kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya dia nak sesatkan anak Adam ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan atas dunia ni, kita ni ada musuh.
musuh kita ialah iblis tu, dan juga kawan-kawan dia lah yang juga, iaitu pengikut-pengikutnya, pengikut-pengikut iblis ni. Jadi sekarang ni mereka ni yang kenal Allah Subhanahu Wa Taala ni akhirnya nanti kita akan tengok apabila hari akhirat Allah Taala cerita, wa qala syaitan, berkatalah syaitan, lamma qudiyal amru, apabila telah diputuskan ini iaitu selesai semua hisab, selesai semua perkiraan di hari akhirat nanti, orang ahli syurga pun akan masuk syurga, ahli neraka akan masuk neraka. Pada ketika itu syaitan akan berkata, bila dah ahli neraka dah tengok dah mereka dah masuk neraka, maka syaitan akan berkata pada masa tu, dia kata apa? Innallaha wa'adakum wa'dal haq. Dia kata Allah Subhanahu Wa Taala telah menjanjikan kepada kamu, innallaha wa'adakum. Apa janji Allah Subhanahu Wa Taala? Ni janji Allah sekarang dah nampak depan mata, iaitu ahli syurga akan masuk syurga, neraka tu ada, kebangkitan tu ada, sekarang ni syurga tu ada. Sekarang ni Allah Ta'ala janji atas dunia ni, sekarang ni Allah Ta'ala ceritakan dalam Quran kepada kita. Kalau kita tak baca Quran, kita tak tahu apa isi Quran, itu masalah lah. Jadi kita alhamdulillah kan, sebagai orang mukmin kita tahu kan, tapi orang kafir dia tak nak, dia kata Quran ni tipu dan sebagainya. Jadi kita yakin bahawa, tapi kita kekurangan kita sikit, mungkin kita ni kurang baca Quran, ataupun kurang, maksudnya ialah kurang memahami Quran. Jadi alhamdulillah dengan usaha sedikit kita ni pada hari ni insya-Allah, walaupun sedikit demi sedikit ni kita dengar. Bila kita baca Quran kita tengok terjemahan dia kan, walaupun kita tak faham bahasa Arab. Jadi kita tengok kan. Jadi itu janji Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari akhirat nanti syaitan yang akan berkata, dia kata innallaha wa'adakum wa'dal haq. Allah Taala telah janjikan kepada kamu dengan janji yang benar. Wa wa'adtukum, dan aku pun ada janji juga. Syaitan janji juga kepada anak Adam ni, tapi janji dia tu tak adalah dia bercakap, tapi dalam bentuk-bentuk manusia. Contohnya kan, bentuk manusia itu manusia yang bercakap mewakili syaitan. Dia kata macam ni lah, dia kata tak adalah, itu bohong lah, dia kata akhirat tu bohong, pembalasan tu bohong lah, tak adalah. Ataupun secara indirectnya macam-macam dia katakan, oh ini best, tak apalah, kita muda lagi lah, cool dan tak cool lah, macam-macam lah, sejuk panas lah, macam-macam kan, ini tak seronok, tak apalah, kita ni muda lagi, kita nanti tua lagi, kita bertaubat. Tu semua tu adalah merupakan janji-janji syaitan dalam bentuk lisan manusia. Sebab syaitan tak adalah, dan syaitan tu datang dia bercakap sendiri. Kalau bercakap sendiri kita pun lari kan, kita pun takut kan, bunyi tiba-tiba. Jadi syaitan tu dalam bentuk macam-macam tulisan lah, dalam TikTok lah, dalam IG lah, dalam Facebook lah, macam-macam kan, dalam YouTube semua ada kan, ungkapan-ungkapan yang datangnya daripada syaitan ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini, pada hari itu syaitan ni sendiri akan berkata, dia kata apa? Dia kata wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Aku dulu janji atas dunia macam-macam, tapi tak adalah, aku fa akhlaftukum, aku tipu je, maknanya aku tidak menunaikan janji aku pun, makna apa yang aku janji tu tak betul pun. Seronok sekejap atas dunia ni kan, tapi lepas tu tak ada apa-apa kan, hilang juga masih. Kalau kita makan sedap sangat pun, haram pun, hari ni sekejap je, berapa minit je kan, berapa jam saja, lepas tu habislah kan, nak lagi yang contohnya. Jadi maknanya sendiri syaitan sendiri akan berkata fa akhlaftukum, janji aku tak ada, aku tak dapat tunaikan pun. Wa ma kana li alaikum min sultan. Kemudian tengok kan, syaitan berkata kepada manusia ni pada hari akhirat, baru kata, sekarang tak kata lagi, tapi Allah Ta'ala terus meriwayatkan kepada kita, menceritakan kepada kita supaya kita ni berhati-hati kan, jangan ikut syaitan. Jadi dia kata apa? Syaitan kata wa ma kana li alaikum min sultan, aku tak ada kuasa ke atas kamu. Syaitan ada kuasa tak atas kita pada hari ini? Boleh tak dia tarik tangan kita kalau kita tak nak ikut, kita tak nak buat benda jahat? Dia tarik sampai dia penjarakan kita. Manusia memang menjarakan kita tu, tapi dia tak boleh paksa kita kan. Sebab itulah kita, kalau kita dipaksa macam mana pun, kalau kita tak ikut ataupun kita buat dalam keadaan terpaksa, hati kita tak nak, Allah SWT insya-Allah tak akan ambil tindakan pada kita, tak salahkan kita kan. Even kalau kita lah pun terbuat satu benda dalam keadaan tersalah, Allah Ta'ala tak akan bebankan kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sebab benda tu adalah benda yang di luar daripada kemampuan kita, iaitu hati kita kan. Jadi syaitan akan berkata, dia wa ma kana liya alaikum min sultan, aku tak mampu untuk paksa kamu atas dunia tu kan, illa an da'autukum, kerja aku ajak je, dia kata. Tengok kan, sekarang dah nak berlepas diri. Syaitan nak berlepas diri. Orang yang diikut pun tadi kita baca dalam ayat 21 pun nak lari juga. Orang yang kita ikut tu, syaitan pun lari juga, dia kata, aku ni illa an da'autukum, dia kata, aku ajak je kamu, fastajabtum li, dan kemudian kamu yang
nak ikut ni, fastajabtum li, kamu yang menyahut seruanku, kamu yang ikut apa pasal? Fala talumuni, syaitan kata, jangan sekarang ni kamu nak marah pada aku, cela aku. Fala talumuni, kata syaitan, walumu anfusakum, kamu celalah diri kamu sendiri, kamulah yang salah sekarang ni. Jadi tengok kan, macam tu sekali kan, atas dunia ni macam-macam syaitan janji, macam-macam dia ajak kita yang berikut apa pasal. Jadi syaitan pun berkata dari akhirat, fala talumuni walumu anfusakum. Kemudian dia kata, ma ana bimusrikhi, dia kata minta maaf kan, dia kata ma ana bimusrikhikum, aku sekarang tak boleh nak tolong kamu, kata syaitan. Wala antum bimusrikhiyya, dan kamu pun tak boleh nak tolong aku tak boleh tolong kamu tak boleh tolong aku. Pada hari ni kau aku, pada hari akhirat ni cerita kan. Jadi kemudian dia kata, inni kafartu bima asyraktumuni min qabl, aku sekarang kata aku tak terima kan. Dulu kamu ni telah mensyirikkan aku dengan Tuhan, kata syaitan ni. Kata syaitan, dulu atas dunia kamu syirikkan aku dengan Allah. Sekarang ni dia kata, inni kafartu, aku kufur sekarang ni, aku tak terima. Pada hari akhirat barulah kata macam tu. Atas dunia ni tak kata macam tu. Tengokkan Allah Ta'ala ingatkan kita, jangan kita sampai kepada keadaan macam ni, barulah kita ni nak balik semula ke dunia. Sorry, tak ada dah kan. Jadi Allah SWT ingatkan kita supaya kita ni berhati-hati kan, jangan ikut syaitan. Inilah kata-kata syaitan nanti di hari akhir. Allah Ta'ala dah sebutkan sekarang atas dunia ni kan. Dalam ayat apa? 22 surah Ibrahim. Kemudian dia kata lagi, innaz zalimin, tengok syaitan kata innaz zalimina lahum azabun alim. Dia pula kata kan, sesungguhnya orang zalim sini maknanya orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lahum azabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Orang kufur pada Allah ni boleh jadi kufur betul-betul ataupun kufur nikmat dan sebagainya, iaitu tidak menunaikan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Seterusnya Allah SWT sebutkan ayat 23 insya-Allah, wa udkhil, Allah Ta'ala kata wa udkhilal lazina amanu, lalu dimasukkan orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan juga orang beramal soleh. Setiap kali kita tengok Allah SWT akan sebut beriman, beramal soleh. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat, illa allazina amanu wa amilus solihat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa allazina amanu wa amilus solihat. Jadi sentiasa ada dua, beriman dan beramal soleh. Artinya ialah beriman sahaja, yakin sahaja, percaya sahaja, tapi tak beramal, tak buat, tak tunaikan dengan apa yang diyakini itu, maka tak ada, seolah-olah tak ada guna kan. Beriman saja, tak beramal soleh, ataupun beramal soleh, buat baik sebagaimana orang kafir kan, tapi tak beriman, Allah SWT juga tak akan beri apa-apa kan. Sebagaimana kita baca dalam ayat sebelum, daripada muka surat sebelum daripada ni kan, muka surat 257 kan, karamadin, seperti debu yang berada di atas batu lalu ditiup angin yang kuat, angin bertiup kuat lalu di tengah angin ribut, apa lagi yang tinggal? Tak ada apa-apa kan. Jadi Allah SWT sebut ni ialah maknanya dua perkara mesti akan ada, iaitu mesti kena beriman, mesti kena beramal soleh. Jadi Allah Ta'ala sebut wa udkhilal lazina amanu wa amilus solihat, pada hari akhirat nanti akan dimasukkan orang-orang yang beriman, beramal soleh, jannatin tajri min tahtihal anhar, mereka dimasuk ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sentiasalah kita sebut perkara ni kan, Allah Ta'ala sebut perkara ni, khalidina fiha biizni rabbihim, mereka kekal berada di dalam syurga itu dengan izin. Fiha iaitu fil jannah tadi, fiha fil jannah, biizni rabbihim, dengan izin daripada Allah. Jadi apa-apa pun dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala kehendaki, Allah Ta'ala tetapkan kan, maknanya dengan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita semua masuk syurga. Kalau ikutnya amalan kita ni tak layak nak masuk syurga. Apa yang kita buat pada hari ini kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan ibadah kita, walaupun kita kata banyak mana pun, tak layak kalau ikutnya nak bandingkan dengan apa yang kita dapat di syurga tu. Maknanya harga yang kita bayar tu sebenarnya terlalu kecil nak bayangkan, nak bandingkan dengan harga syurga tu. Allah Ta'ala beri macam-macam kata, tapi sebab itulah disebutkan sentiasa ialah kita ni masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bagaimana nak dapat rahmat Allah, bagaimana nak dapat kasih sayang daripada Allah, bagaimana nak dapat supaya ya Allah berikanlah kepada aku
Apa yang kau ialah dengan kita ni berbuat amal soleh, beriman dan juga beramal soleh. Jadi bila kita beriman, beramal soleh, maka kita akan mendapat redha Allah. Maka dengan redha Allah itulah Allah Ta'ala akan masukkan kita ke dalam syurga. Jadi Allah Ta'ala sebut biizni rabbihim tahiyyatuhum fiha salam. Dalam pada itu dia kata pada dalam syurga ni tahiyyatuhum. Tahiyyah ni maknanya kata-kata ungkapan, kata selamat kan. Maknanya daripada perkataan hidup mana? Iaitu makna mengalu-ngalukan kan. Tahiyyatuhum fiha salam. Dalam syurga ni kata-kata mereka bila berjumpa ialah salam, salam, salam gitu kan. Makna assalamualaikum tu sebahagianlah makna kan. Tapi makna ungkapan tu ungkapan selamat semua. Bukannya selamat pagi, bukan selamat petang, bukan selamat, tapi selamat. Assalamualaikum sebagaimana ungkapan diajar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu ayat lain kan, ada disebutkan juga yang banyak dalam tempat-tempat lain juga yang menceritakan tentang bahawa ahli-ahli syurga ni bila mereka masuk saja ke dalam syurga, maka khazanatuha, iaitu penjaga-penjaga syurga ni akan menyambut mereka. Jadi Allah SWT sebut waqala lahum khazanatuha, lalu berkatalah khazanah, iaitu penjaga-penjaga syurga ni kepada mereka, salamun alaikum, salamun alaikum. Mana salam ke atas kamu. Jadi semua Masya Allah kata-kata yang sejahtera selalu kan. Seterusnya ayat yang terakhir kita kata alam tara. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut kan dalam ayat yang terakhir di muka surat ini pada hari ini, insya-Allah kan kita akan tengok Allah Subhanahu Wa Taala kata, tidakkah kamu melihat alam tara kaifa daraballahu mathala. Allah Taala buat perumpamaan, iaitu perumpamaan apa? Kalimatan thayyibah, kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik ini ialah la ilaha illallah ataupun apa-apa saja kata-kata yang baik. Pendapat ulama kata, ulama tafsir kata, dalam jalan lain dia kata ialah la ilaha illallah. Setengah tafsir lain dia kata ialah la ilaha illallah, kalimah syahadah, kata-kata solawat dan apa-apa saja yang baik. Umpamanya apa? Kasyajaratin tayyibah. Allah Ta'ala kata sama perumpamaan ini seperti syajarah tayyibah, pokok yang baik. Apa yang pokok yang baik ini? Ada satu hadis yang menarik menceritakan tentang perkara ini, kita akan ceritakan selepas daripada ini. Tapi Allah Ta'ala umpamakan dulu, iaitu kenapa pokok yang baik ni? Bagaimana? Iaitu asluha, iaitu akarnya, asluha sabitun, iaitu tetap kuat di atas muka bumi ini. Wa far'uha, dan kemudian naik ke atas. Wa far'uha, cabang-cabangnya naik ke atas. Fis sama, di langit. Maknanya menjulang ke langit. Di bawah ni, maknanya kalau satu pokok tu kalau tak kuat, dia tak boleh naik ke langit, ke tinggi, naik tinggi ke atas kalau bawahnya tak kuat ni. Jadi pokok yang kuat ni pernahlah disebutkan dalam satu hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Pernah dalam satu majlis Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabat baginda Nabi SAW, kamu tahukah kan apakah dia pokok yang baik? Lalu sahabat ni, sahabat semua terdiam. Dalam majlis tu ada Ibnu Umar, ada Umar bin Al-Khattab, ada Abu Bakar kan. Ibnu Umar pada masa tu bila ditanya oleh Nabi ni, tahukah kamu apa di syajarah tayyibah ni? Terdetik dalam hati dia, kata Ibnu Umar ni ialah pokok kurma. Sebab apa pokok kurma? Sebab Nabi SAW sebutkan pada semua musim, tak kira musim apa, dia tetap akan tak gugur daun dia. Daun-daun pokok-pokok lain, pokok zaitun, pokok apa, dia akan gugur pada musim dingin. Pada musim musim bunga dia akan muncul kembali. Musim panas dia akan muncullah dengan mekarnya kan. Tapi pokok kurma ni dia tak ni. Nabi SAW kata dia adalah pokok kurma. Sebab apa? Dia adalah sabitun, dia menjulak masuk ke dalam bumi tu akar-akarnya, kemudian pokoknya naik ke atas dan daunnya tetap hijau. Itulah perumpamaan Nabi kata orang-orang yang beriman, iaitu pokok kurma. Selepas daripada majlis tu, Ibnu Umar pun berkatalah kepada ayah dia, ayahku, tadi masa Nabi sebut tadi, aku terdetik dalam hati itulah pokok kurma, tapi aku takut nak sebut sebab ada dalam majlis tu Abu Bakar, Umar, orang besar-besar. Umar kata kepada Ibnu Umar, anak dia ni kan, lah kenapa kau tak sebut? Kau sebutlah, aku suka kalau kau sebut kan. Apa aku takut? Kau takut pula. Tu kata-kata lain. Tapi yang penting sini ialah maknanya Allah Ta'ala umpamakan orang-orang yang beriman ni, orang-orang Muslim ni kan, dia sentiasa memberi sesuatu. Dan dia ni tak lekang-lekang, terus berada, terus memberi sesuatu kepada dunia ni, dan akar ni di bumi, iaitu akidahnya sangat kuat kan, dan dia menyumbang kepada dunia. Alhamdulillah kan. Ayat tu kita akan sambung dalam muka surat seterusnya insya-Allah kan, 259 akan datang surah Ibrahim ni, ayat yang ke-25.
insya-Allah. Jadi jangan lupa insya-Allah untuk share kepada semua sahabat-sahabat kita yang lain, kepada semua link-link kepada tempat di mana media sosial yang ada, insya-Allah kan hantar saja link, letakkan link di situ. Insya-Allah moga-moga orang akan tengok, orang akan tonton dan orang akan dapat sedikit daripada apa yang kita baca pada hari ini, muka surat 258. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tangguh majlis kita pagi ini dengan baca surah Wal Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.